Jangan membuat sesuatu ketaatan melainkan Anda sertakan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk patuh kepadanya dan memperolehi keridhaannya, kemudian mengharapkan pula pahala di akhirat. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah sebagai balasan dan kurnia darinya. Apabila Anda mengerjakan sesuatu perkara yang mubah yang harus, sekalipun seperti makan, minum, dan tidur. Makan, minum, tidur, pakai baju, beli rumah, beli kereta, beli motosikal, beli besikal, nak digunakan untuk riyadhah, apa saja hal-hal yang perkara yang harus, perkara yang mubah. Apa katanya? Maka hendaklah Anda sertakan niat untuk memelihara tenaga supaya kuat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar pikir apa niat baik yang boleh saya tanamkan supaya benda yang harus ini, yang mubah, jadi ibadah. Bukankah keistimewaan niat itu tamyizul ada 'anil ibadah? Keistimewaan niat itu mengubah adat menjadi ibadat, mengubah perkara yang harus jadi perkara yang sunnah atau perkara yang digalakkan atau perkara ibadah, sehingga diganjar oleh Allah walaupun melakukan perkara yang harus. Makan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli rumah untuk memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah terhadap diri dan ahli keluarga. Nak sediakan satu bilik untuk tetamu. Ada tamu, tak ada tamu itu nomor nantilah. Yang penting letak niat dulu. Beli kereta, beli motosikal, umpamanya nak pergi majlis taklim. Beli kereta, contohnya kereta nak beli yang bagus sekali. Ya, supaya kalau pergi jauh, nak pergi hadir majlis taklim jauh, dia boleh laju, boleh cepat dan selesa. Contohnya lah, dengan orang beli kereta bagus, mahal, laju, tapi tujuannya untuk sajalah supaya jimat masa, kononnya. Niatnya itu yang menentukan pembelian kereta itu ibadah atau tidak. Sama-sama duit, sama-sama kereta yang sama dibeli, duitnya pun sama, harganya pun sama. Apa yang membedakan keduanya untuk dapat pahala dan tidak? Niat. Faham dong? Beli besikal untuk apa? Pergi pusing-pusing taman supaya apa? Supaya kaki ini boleh bergerak, jadi darah boleh mengalir dengan bagus. Atau apa itu yang jalan di tempat mesin yang orang kalau nak exercise di rumah itu kan. Ya itu. Ataupun besikal yang tak bergerak. Kan tujuannya untuk exercise. Adakah tujuannya itu untuk sehat badan saja tanpa berpikir untuk apa kegunaan sehat tubuh badan? Ada peluang untuk yang mau atau tidak, itu saja permasalahannya. Ya, saya beli supaya sehat tubuh badan, supaya sehat tubuh badan saya boleh membuat amal taat. Dengan orang, ya supaya sehat tubuh badan takut sakit. Niatnya itu yang menentukan. Sehingga pembelian besikal pun yang bergerak atau yang tak bergerak, nilai ibadahnya bergantung kepada niat. Oleh sebab itu nanti akan disebutkan di sini oleh Imam Al-Haddad, orang yang dia tak menggunakan niat dalam kehidupan sehariannya rugi. Tak perlu ada apa-apa yang perlu untuk dilakukan dengan tubuh badan, hanya perlu menghadirkan nawaitu. Maka hendaklah Anda sertakan niat untuk memelihara tenaga supaya kuat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengukuhkan takwa dan ketaatan kepadanya. Dengan diiringi niat serupa itu, Anda boleh mencantumkan amal mubah dengan amal taat yang wajib, maka Anda akan memperolehi pahalanya pula. Sehingga sebahagian mereka ahli fiqh untuk berniaga dengan Allah mendapatkan pahala. Macam mana? Dia masuk masjid. Orang masuk masjid, adabnya itu niat i'tikaf. Apa hukum niat i'tikaf? Sunnah. Kata mereka orang yang ahli tasawuf ini, yang pandai berniaga dengan Allah untuk dapatkan pahala, dia ubah niat i'tikafnya dengan nazar. Saya bernazar untuk i'tikaf di masjid. Hukum nazar itu boleh saja, nak bernazar silakan, tak nak bernazar pun silakan. Tapi kalau sudah bernazar, menunaikan nazar hukumnya wajib.
Maka orang yang nadar i'tikaf menunaikan i'tikafnya, hukum menunaikan i'tikaf dengan nadar hukumnya wajib. Orang beriktikaf tanpa nadar, hukum i'tikafnya pahala wajib dengan sunnah mana lebih besar? Pahala wajib. Cerdik, diajarkan. Tapi bagi yang mau belajar, maka Anda akan memperoleh pahalanya pula karena perbuatan Anda telah diikat dengan hukum niat. Orang yang melalaikan untuk memperbaiki niatnya sentiasa hidup di dalam kerugian. Yang tak mau niat rugi. Oleh itu katanya, hendaklah Anda menyimpan niat-niat yang baik dan saleh terhadap semua amalan Anda. Semua amalan Anda. Nak keluar rumah, nak pergi kerja, nak pergi berniaga, nak buka kedai, nak jual minyak wangi, apa saja. Tanamkan niat. Nak pergi melancong, nak bawa family. Banyak yang nak silaturahim, nak memasukkan kegembiraan kepada keluarga. Orang nak pergi bercuti. Apa tujuan untuk pergi bercuti? Nak enjoy. Orang pergi bercuti, saya nak kasih happy saya punya orang rumah, saya punya anak-anak. Memasukkan kegembiraan di hati keluarga itu bahagian daripada satu ibadah, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan. Kemudian di sana saya nak buat salat berjamaah, saya nak buat tazkirah, saya nak buat baca ratib contohnya. Falhasil tanamkan niat, itu apa salahnya niat je. Tapi yang sungguh-sungguh lah, jangan niat tipu. Dia tahu kalau dia niat tak akan buat, Allah tak boleh untuk ditipu. Tapi buat betul sehingga perjalanan ibadahnya itu menjadi perjalanan yang safarnya menjadi safar yang ibadah. Sama ada yang wajib maupun yang mubah, niscaya Anda akan memperolehi bagi setiap amalan itu pahala yang penuh dari kurnia Allah Ta'ala. Jika Anda merasa tiada berkuasa atau tidak mampu membuat sesuatu ketaatan atau kebaktian, maka hendaklah Anda meniatkan untuk mengamalkannya di dalam hati walaupun tak mampu. Dan Anda terus bercita-cita untuk melaksanakan niat itu apabila Anda berkuasa dan mampu kelak. Hari ini tak mampu, esok tak mampu. Tapi kalau mengatakan kalau Allah bagi kemampuan, saya akan buat apa yang saya niatkan walaupun saat ini tidak mampu. Akan sebutkan contohnya oleh Imam Al-Haddad. Hal ini hendaklah diamalkan dengan maksud yang benar, yakni sungguh-sungguh, keazaman yang kuat serta niat yang lurus. Umpamanya Anda berkata dalam hati, contohnya kata Imam Al-Haddad, Anda berkata dalam hati, jika aku berdaya, insyaallah aku akan melaksanakannya. Dengan itu saja Anda akan mendapat pahala sepadan dengan pahala orang yang melakukannya. Apa contohnya? Ada satu cerita kata Imam Al-Haddad daripada kaum Bani Israel melalui setumpuk pasir. Dia nampak tumpukan pasir banyak, seumpama busut kecil, dan orang ramai pada ketika itu sedang kebuluran kerana tidak cukup makanan. Maka berkata orang itu, yang nampak tumpukan pasir itu, berkata orang itu pada dirinya sendiri, alangkah baiknya jika busut ini, tumpukan pasir ini menjadi makanan, dan aku pula yang mempunyainya. Niscaya aku akan membahagi-bahagikannya kepada orang-orang yang kebuluran itu. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi umatnya, yakni Nabi yang diutus sallallahu alaihi zaman itu dengan firman-Nya, qul li fulan qad qabilallahu sadaqataka wa syakara laka husna niyatika. Katakanlah kepada si fulan, Allah telah pun menerima sedekahnya serta berterima kasih kepadanya atas niatnya yang baik. Dia tak buat, tapi dia niatnya sungguh-sungguh. Kalau aku punya tumpukan pasir itu aku sedekahkan kepada orang yang kelaparan tadi, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niyatul mu'min khairun min amali. Subhanallah. Dia nak bersedekah tak tanggung-tanggung. Satu tumpukan pasir itu yang kalau berubah jadi gandum nak disedekahkan, diganjar oleh Allah seakan-akan dia mempunyai sebanyak gunung pasir itu berupa makanan, diberikan kepada fakir miskin, ganjarnya tak kurang. Walaupun perbuatannya tidak wujud, tapi kesungguhan niat itu yang menyebabkan dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbisnislah dengan Allah dengan niat.